Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung lagi topik 4 jadual berkala unsur. Okay, kali ini kita nak lihat pula unsur-unsur dalam kala 4.5. Jadi sebelum ini kita dah tengok 3 kumpulan dalam jadual berkala yang perlu dilihat dengan lebih detail dalam silibus SPM, iaitu unsur kumpulan 18 stabil, unsur kumpulan 1 dan unsur kumpulan 17. Okey, jadi kali ini kita nak lihat pula unsur-unsur di dalam kala. Okey, jadi sebagaimana awak semua dah belajar dalam pengenalan jadual berkala, baris mendatar dalam jadual berkala adalah dipanggil kala. So ada 1, 2, 3 sampailah 7 kala. Okay, so apa yang menentukan kala? Okay, kita revise balik. Apa yang menentukan kala adalah sekejap, setting design, white screen, kita bagi white screen sikit. Alright, barulah macam wayang. Ok, mengganggu sekejap tadi, kita sambung. Ok, apa yang menentukan kala tadi? Sebagaimana semua dah tahu, semestinya tahu bilangan petala menentukan kala. Okay. So kala pertama ada 1 petala. Kala kedua, alamat tulisan. Kala kedua 2 petala. Apa ni? Dah macam petola. Petala. Okey, dan seterusnya 3 petala, kala 3 dan seterusnya ya. Okey, jadi sifat unsur berubah secara beransur-ansur berkala ya apabila merentasi, bukan merintasi. Typo. Merentasi kala daripada kiri ke kanan. Kiri ke kanan. Sebab kala. Kalau kumpulan, kita bincang menuruni kumpulan. Okay, so salah satu yang kita nak tengok dalam kala ini, sebelum itu hanya satu saja kala yang kita akan tengok secara detail dalam silibus SPM ini. Okay, so ada 7 kala, tapi jangan risau, hanya satu saja kala yang perlu kita tengok dengan lebih lanjut ya, iaitu kala 3. Berapa petala? 3 petala. So semuanya mempunyai 3 petala. Okey, jadi unsur menunjukkan perubahan sifat secara berkala apabila merentasi kala 3. Jadi kita tengok dari segi nombor proton, unsur-unsur kala 3 ini dimulai dengan natrium, magnesium, aluminium, silikon, fosforus, sulfur, klorin dan argon. Okay, nombor protonnya bertambah 1 merentasi kala, bertambah 1 daripada 11, 12, 13 sampailah argon 18. Jadi susunan elektronnya 281, 282 sehinggalah 28. Jadi kita revise balik. Okay, ini elektron valence. Okay, elektron valence sampailah sini. Elektron valence menentukan kumpulan. Okay, kita sambil-sambil tu kita revision. Kumpulan 1, kumpulan 2, kumpulan 3. Ini 3 tu zaman dulu punya, zaman saya belajar memang dikenali sebagai kumpulan 3. Tapi sekarang dikenali sebagai kumpulan 13. Okey, elektron valence 3 ke atas kita kena tambah 10. Okey, ini revision. Ini 14.
Okey, kumpulan 14, 15, 16, 17 dan kumpulan 18. Itu electron valence. Okey, jadi kala ditentukan oleh petala. Sum. 3 petala, 1, okey, 2, 3. Semuanya mempunyai 3 petala. Jadi berada di kala 3. Okey, dah ada kat situ punya bilangan electron valence. Okey, jadi perubahan keadaan fizikal pada keadaan bilik, pada suhu bilik. Keadaan bilik boleh jadi sepah, boleh jadi kemas. Okey, suhu bilik. So natrium, sebagaimana kita dah belajar dalam kumpulan 1, dia adalah pepejal. Magnesium sama juga sebab dia logam. Aluminium pun logam. Okey, silikon ni, okey, pepejal dia berubah kepada gas. So dia beransur. Inilah yang dikatakan berkala. Berubah secara berkala. Okey, jejari nampaknya semakin mengecil. Jejari atom semakin mengecil. Kenapa? Keelektronegatifan. So mungkin ada yang pertama kali dengar perkataan keelektronegatifan. Keelektronegatifan ini adalah kecenderungan untuk menjadi ion negatif. Diulang, kecenderungan ada kat bawah rasanya. Itu dia. Ukuran kecenderungan atom untuk menerima elektron terhadap nukleus, itu kecenderungan untuk menjadi ion negatif. Kita dekatkan lagi dengan dia punya takrifan negatif untuk menjadi ion negatif. Ada satu lagi istilah lawan bagi keelektronegatifan adalah keelektropositifan. Sudah tentu dia nak jadi ion positif. So sebagaimana awak dah belajar, natrium memang dia mendermakan elektron, jadi dia memang tak cenderung untuk menerima. Sebaliknya, unsur bukan logam, dia memang cenderung untuk menerima elektron. So yang paling cenderung untuk menerima adalah yang paling kanan sekali, klorin. So jangan risau nilai-nilai ni, awak tak perlu hafal. Yang penting kena tahu dari segi perubahan keelektronegatifan dia semakin bertambah. Kita akan tengok detail kenapa. Sifat logam. So seperti mana awak dah tengok daripada bab awal pengenalan darah berkala. Sebelah kiri tu logam, kemudian ada bukan logam. Kemudian ada mula-mula kita tengok ada separa logam kan. Yang mana separa logam kat sini? Mungkin ada perubahan kat sini. Kita semak balik sekejap lagi. Seperti yang dijelaskan tadi, perubahan sifat fizik. Unsur skala 3 merentasi skala 3. Jadi nombor proton bertambah 1 unit. Bilangan elektron valence juga bertambah sebanyak 1 sebab nombor proton akan nombor proton sama dengan bilangan elektron. Jadi baki mestilah bertambah sebanyak 1, dia ikut nombor proton. Keadaan fizik tadi kita dah tengok. Ini dia cari atom. Kenapa dia semakin berkurang? Jadi pelajar selalunya confuse dekat menuruni. Kita revise. Kita kena sentiasa ingat balik bila menuruni kumpulan. Ini selalu pelajar tertukar. So saya nak jelaskan bila menuruni kumpulan. Yang pertama, bilangan elektron meningkat. Jadi bilangan petala pun mestilah meningkat untuk menempatkan elektron tadi. Jadi sudah tentu
bilangan petala yang bertambah akan menyebabkan saiz atom meningkat. Okey. So berbeza dengan jejari atom merentasi kala. Rentas. Tadi turun, ini merentas. Jadi kat sini pelajar jangan confuse dengan menuruni kumpulan. Menuruni kumpulan memang ketara pertambahan bilangan petala. Okey, iaitu bila menuruni kumpulan, kita tengoklah tadi jadual berkala balik supaya awak dapat bezakan. Okey, menuruni kumpulan. Contoh satu petala, 2 petala, 3 petala, sudah tentulah saiz atomnya semakin bertambah. Okey, kita cuba lukiskan hidrogen, 1 petala. Lithium 3 nombor proton, maka 2 1. Dah nampak besar kan? Lalu natrium pula, Allah tak muat kat sini. Natrium 281 2 8 1. Okey. Jadi bilangan petala bertambah. Sebab itu saiz atomnya bertambah. Okey, tetapi untuk merentasi kala, bilangan petala yang sama tadi kan, iaitu bilangan petala kala 3 sama 3. Ada 3 bilangan petala. Jadi apa yang perlu ditekankan kat sini, perlu dalam explanation semasa menjawab ataupun untuk kefahaman, kita tengok dari segi daya tarikan antara nukleus dan elektron. Okey, ada gambar tak? Alright. Okey, ni gambar dia. Okey, saya suka gunakan perkataan P tu, iaitu proton, itu sebagai power. Okey, supaya mudah pelajar ingat. 11 power, 12 sampailah 18. Siapa paling power? Mestilah ini paling power. Paling power. Okey. Power kat situ merujuk kepada proton. Number. Iaitu bilangan protonnya bertambah daripada 11, 12 sampailah 18 unsur argon tadi. Okey, jadi bila semakin bertambah, kita tengok kat sini, kita nak terangkan dari segi daya tarikan antara nukleus. Dalam nukleus, apa yang ada cas? Cuba ingat balik. Dalam nukleus, sesuatu atom, mana nak lukis ni? Okey, dalam nukleus, ini nukleus atom, ada proton dan neutron. Okey, proton yang ada cas positif, neutron tiada cas, neutral. Okey, jadi bilangan proton dia sini ada 11 proton, 11 proton. Okey, so kena lukis 11 lah. 11 tapi tak muat kat sini. Okey, sebab tu saya gunakan analogi power. Okey. Power untuk apa? Untuk menarik elektron valence kat luar tadi. Okey, jadi semakin bertambah powernya, semakin dekat dia tarik. Lagi sekali, power atom natrium, magnesium, aluminium sampai argon ni semakin bertambah daripada 11 sampailah 18. Ini analogi iaitu power tadi sebenarnya adalah proton. So bila proton yang bercas positif itu bertambah daripada 11, 12, maka cas positif dia semakin bertambah. Daripada 11 sampailah 18, iaitu proton yang bercas positif tadi semakin banyak. Jadi dia menarik elektron valence yang berada kat luar tadi. Okay, bilangan elektron valence tadi ditarik dengan kuat oleh power yang semakin bertambah ini, iaitu nombor, iaitu bilangan proton number sama dengan bilangan proton, iaitu bilangan proton semakin bertambah, maka tarikan nukleus yang mengandungi proton tadi terhadap elektron valence semakin bertambah. Jadi semakin kecil saiz atom. Okay.
Okey, keelektronegatifan tadi sudah dijelaskan kecenderungan. Okey, ringkaskan kat sini. Tapi dalam exam jangan jawab macam ni. Apa maksud keelektronegatifan? Awak jawab nak jadi negatif. Jangan. So ini ringkasan untuk memahami. Keelektronegatifan ini adalah kecenderungan sesuatu unsur untuk menerima elektron. Okey, bila terima negatif lah kan. Jadi apabila saiz atom berkurang, tarikan tadi kuat kan. Tarikan antara nukleus dan elektron valens bertambah, maka lebih mudah atom untuk menarik elektron sebab tarikan semakin kuat dan dah dekat, makin kecil kan. Tapi kita cerita dari segi keupayaan atom untuk menarik elektron ke nukleus meningkat disebabkan daya tarikan antara nukleus dan elektron valens bertambah tadi. Ini penerangan kat sini, power tadi. Power semakin bertambah daripada kiri ke kanan. Power untuk apa? Power untuk menarik elektron valens. Jadi dia semakin mudah untuk menerima elektron sebab tarikan dia semakin kuat. Okay. Dan seterusnya sifat logam berkurang merentasi talah. Okay, perubahan sifat oksida, soalan yang kerap ditanya. Perubahan sifat oksida unsur merentasi kala 3. Okay, ini cabaran untuk mengingat juga. Ada setengah pelajar dia tertukar juga. So, okay, kat sini. Okay, saya buat dulu secara secara merentasi kala, sebab ini dia disusun secara menurun. Jadi mungkin tak nampak mana nak tulis ni. Kat atas ni lah. Unsur pertama dalam kala 3, natrium. Kemudian kita ada magnesium. Kemudian kita ada aluminium. Kita ada silikon, fosforus, sulfur, klorin, argon. Argon tak ada oksida sebab dia stabil. Okey, gas adi, gas adi dah stabil. Okey, jadi kita ambil dulu yang tengah ni. Bukan yang tengah juga, aluminium ni special je. Kita ambil yang special dulu. Okey, aluminium ni bersifat amphoteric. Entah kenapa kalau sebut amphoteric ni saya terbayangkan amphibia. Amphibia yang masuk boleh hidup di darat dan juga di dalam air. Okey, itu apa yang saya ingat daripada dulu lah. Jadi amphoteric ni sebenarnya kita tengok sekejap lagi maksud dia. Okey, kita tengok yang special dulu, amphoteric. Okey, so ada kiri dua kan. Okey, ada kiri warna lain pula, warna. Okey, dah dulu. Okey, dua saja. Ini ada 4. Jadi awak dah belajar dalam pengenalan dulu, pengenalan jara berkala. Unsur kumpulan 1 ini dikenali sebagai logam alkali. Kumpulan 2 logam bumi beralkali. Mana L? Sini. Okey, jadi sudah tentu Na dan Mg ni bila dia bergabung dengan oksigen. Okey, oksida ni maksudnya bergabung dengan oksigen. Okey, ini dia natrium oksida dan juga magnesium oksida. Okey. Jadi confuse pula base dengan alkali pula. Base alkali ni awak semua akan belajar dalam bab acid base lah. Okey. Jadi base yang larut dalam air dikenali sebagai alkali. Itu akan yang kita tengok dalam bab acid base. Okey, jadi
buat masa sekarang awak anggap je base tu sebenarnya alkali, nak mudahkan pemahaman. Jadi awak dah tahu Na, Mg tadi ada perkataan alkali kan. Jadi sudah tentulah dia adalah bersifat alkali. Tapi bila disebut oksida ni kita panggil oksida base. Okay. So oksida base ni dia larut dalam air untuk membentuk larutan beralkali. pH dia lebih daripada 7. Okay. Natrium hidroksida dilarutkan dalam air jadi natrium hidroksida sejenis alkali. Okay. Kemudian ini special. Yang saya cerita tadi macam amphibia, perkataan dia M kan. So amphoteric maksudnya dua-dua boleh. Okay, bila larut dalam air, sifat asid dia tunjuk, sifat base pun dia tunjuk. Okay, so ingat yang tengah dulu amphoteric. Okay, ni amphoteric. So yang kiri ada dua ni, kita dah tahu alkali. So sudah tentu lagi 4 ni adalah bersifat asid. Jadi silikon oksida. Okay. Kemudian seterusnya ni semua silikon sulfur dioksida. Okay. Semuanya bersifat asid. Okay. So bila asid dia larut dalam air membentuk larutan asid lah, sifat asid. Kalau oksida base, okay, dia larut dalam air membentuk larutan alkali. Sebab base ada yang tak larut dalam air, so base yang larut dalam air dipanggil alkali. Ini jangan pening lagi, awak ambil dulu yang tadi alkali tu base. Okay, so bila dah belajar acid base nanti lebih mudah faham lah. Okay, kita teruskan. Okay, sifat sefara logam. Jadi ada unsur dalam kala yang menunjukkan sifat logam dan bukan logam. Konduktor elektrik yang lemah, contoh sefara logam, silikon tadi. Okay, so yang awal-awal tadi, pasal tak ada satu tu ditulis logam, bukan logam. So silikon adalah separa logam. Okey, jadi sebab sifat separa logam tadi membolehkan dianya digunakan sebagai semikonduktor yang berguna untuk perkakasan elektronik seperti microchip. Okey, dalam televisyen dan juga membuat diode dan transistor. Okey. Ini soalan. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.